akan membincangkan tentang pengenalan. Pembangunan harta tanah merupakan gabungan tiga perkataan dari pembangunan, harta dan tanah. Pembangunan mempunyai definisi yang amat luas, yang mana ia membawa kepada suatu proses perubahan, peningkatan secara evolusi dan terancang. Pembangunan adalah satu usaha untuk mempergandakan sebarang pembinaan atau kemajuan kejuruteraan perindustrian perumahan, termasuklah sebarang aktiviti yang cuba membawa kepada perubahan guna tanah yang melibatkan kepada strategi dan matlamat. Harta pula didefinisikan sebagai barangan yang berharga seperti tanah, barangan kemas dan sebagainya. Mengikut Seksyen 5 Kanun Tanah Negara, tanah adalah permukaan bumi dan semua benda yang menjadi permukaan bumi tersebut di bawah permukaan bumi dan segala benda di dalamnya, tumbuh-tumbuhan, lain-lain keluaran semula jadi dan segala benda yang bercantum kepada bumi atau terpasang kekal, iaitu definisi tanah. Next, saya akan membincangkan tentang proses penyatuan tanah. Proses penyatuan tanah ialah dua lot tanah atau lebih yang dipegang oleh seorang tuan punya tanah di bawah hak milik berasingan boleh disatukan supaya menjadi lot yang sama dan dipegang di bawah satu hak milik sahaja. Untuk penyatuan tanah, syarat-syarat yang sama dengan syarat-syarat pecah sepadan tanah di bawah Seksyen 136-1-A hingga G adalah mutandis. Selain itu, keizinan pihak berkuasa negeri hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum penyatuan diluluskan jika terdapat perkara-perkara berikut ke atas tanah berkenaan, iaitu keluasan kesemua tanah yang disatukan itu yang dipegang di bawah hak milik pejabat tanah melebihi 4 hektar. Jika lot yang hendak disatukan itu adalah dipegang sebahagiannya di bawah hak milik pejabat tanah dan sebagainya lagi di bawah hak milik pejabat pendaftar, dan jika terdapat ketidaksamaan di antara mana-mana lot yang hendak dicantum dari segi tempoh pegangan, kadar cukai dan syarat kegunaan tanah, syarat dan sekatan kepentingan. Dalam projek ini, dua lot tanah yang berkeluasan 5 hektar dan 3 hektar disatukan untuk dimajukan sebagai tanah bangunan kediaman dengan membina 100 unit kediaman di atas tanah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Rosman, nombor metrik 263567. Hari ini saya akan membentangkan tentang proses pentadbiran tanah. Pentadbiran tanah adalah proses dalam menentukan, merekod dan menyebarkan maklumat mengenai pemilikan tanah, nilai serta penggunaan tanah ketika melaksanakan dasar pengurusan tanah. Seterusnya, fungsi pentadbiran tanah adalah bertanggungjawab untuk ukur dan pemetaan, pendaftaran tanah, penilaian tanah dan penjanaan hasil tanah. Tukar syarat tanah adalah mengubah jenis kegunaan tanah yang asal kepada kegunaan tanah yang ingin dijalankan. Tukar syarat tanah juga adalah untuk meminda syarat-syarat nyata tanah serta meminda sekatan kepentingan yang telah ditetapkan, di mana ia bertujuan untuk mengenakan jenis kegunaan, syarat nyata serta sekatan kepentingan tanah yang baru bagi membolehkan tanah tersebut dibangunkan projek yang berbeza dengan jenis kegunaan tanah yang asal. Pemilik tanah perlu membuat permohonan tukar syarat tanah dengan mengisi borang yang telah ditetapkan di dalam Kaedah Tanah Negeri kepada pihak berkuasa negeri di Pulau Pinang kerana melibatkan tanah di kawasan seberang perai Pulau Pinang. Seterusnya, permohonan asal perlu diperakui dengan segera bagi menunjukkan penerimaannya serta pejabat tanah akan merujuk permohonan tersebut terhadap jabatan-jabatan teknikal. Pejabat tanah dan galian akan membincangkan tentang pertimbangan dalam meluluskan permohonan tukar syarat tanah
di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Kelulusan permohonan tukar syarat tanah akan dimaklumkan kepada tuan punya tanah, iaitu pemohon yang telah memohon tukar syarat tanah. Seterusnya, kadar bayaran premium. Pihak berkuasa negeri bertanggungjawab dalam mengenakan bayaran premium ke atas permohonan yang telah diluluskan. Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan di Pulau Pinang bertanggungjawab dalam menjalankan penilaian ke atas tanah tersebut di mana melibatkan tanah di seberang perai Pulau Pinang. Kadar bayaran premium bagi proses tukar syarat tanah berkategori pertanian kepada bangunan di Pulau Pinang adalah sebanyak 20% daripada nilaian tanah yang baru diluluskan. Bagi pecah sepadan tanah bermaksud tanah yang dimiliki di bawah hak milik tetap seperti milik syarikat dipecahkan sepadan kepada beberapa bahagian supaya tiap-tiap bahagian tanah dipegang oleh tuan punya tanah yang sama di bawah hak milik yang berasingan. Tujuan utama pecah sepadan tanah adalah untuk memudahkan penjualan serta pembangunan tanah seperti bagi tujuan perumahan. Dalam projek ini, pecah sepadan di atas dua keping lot tanah yang bersebelahan iaitu Lot A dan Lot B perlu dilakukan bagi membangunkan projek kediaman sebanyak 100 unit di atas kedua-dua lot tanah tersebut. Saya Nur Syahirah binti Harun, nombor matrik 263701. Bagi permohonan pecah sempadan, permohonan perlu dibuat di pejabat daerah dan tanah seberang perai dengan menggunakan borang 9A dan disertai dengan perkara-perkara berikut. Antaranya seperti bayaran bagi proses permohonan di mana mengikut Penang Land Rules dalam Seksyen 137-1A KTN, kadar yang dikenakan sebanyak RM50 bagi setiap lot baru yang wujud dengan bayaran minimal sebanyak RM200. Seterusnya, sebanyak 12 salinan plan pecah sempadan yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan iaitu MPPP atau MPSP bersama dengan plan hitungan dan juga 5 salinan plan bersaiz A4. Selain itu, salinan surat persetujuan daripada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berdaftar ke atas tanah berkenaan dan juga salinan bagi bil cukai tanah yang terkini dijelaskan dan lain-lain lagi. Dan apabila permohonan diterima, PT dikehendaki mencatat ataupun menyebabkan dikat di dalam dokumen hak milik daftar. Selepas kelulusan, pemohon perlu menjelaskan bayaran seperti berikut, iaitu bayaran pendaftaran hak milik tetap sebanyak RM100 bagi satu lot baru, bayaran pendaftaran hak milik sementara iaitu RM100 bagi satu lot baru, serta bayaran plan iaitu sebanyak RM10 bagi satu lot baru untuk grant dan RM5 bagi satu lot baru iaitu untuk grant mukim. Dan bagi permohonan yang lengkap, resit bayaran akan dikeluarkan dengan serta-merta sebagai akuan bagi penerimaan permohonan. Syarat mendapat kelulusan pecah sempadan. Bagi mendapatkan kelulusan pecah sempadan, ianya boleh didapati dengan memenuhi syarat-syarat yang telah dikenakan dalam KTN. Antara syarat-syaratnya adalah perlu mendapatkan kelulusan dan persetujuan daripada pihak berkuasa perancang dan juga pihak berkuasa tertentu. Dan ia juga mestilah tidak bertentangan dengan sekatan kepentingan di mana tanah itu tertakluk. Selain itu, mestilah mendapat persetujuan daripada orang yang mempunyai kepentingan tertentu ke atas tanah berkenaan. Namun begitu, bentuk bahagian yang ingin dipecahkan itu mestilah bersesuaian dengan tujuan atau matlamat ianya dipecahkan serta memberi keperluan jalan keluar masuk bagi bahagian yang dipecah sempadan berkenaan. Syarat-syarat ini merupakan sebahagian besar bagi memastikan pecah sempadan tanah dapat dilakukan dengan cara yang teratur. Nama saya Mariati binti Ramli, nombor matrik 263521. Saya akan menerangkan berkaitan dengan kebenaran merancang. Kebenaran merancang merupakan kebenaran secara bertulis daripada pihak berkuasa perancangan tempatan PBPT
Kebenaran merancang adalah kelulusan yang diperlukan setelah kelulusan tukar syarat tanah diperolehi, yang mana ia adalah sebelum proses pelan bangunan diteruskan. Tiada had keluasan tanah yang dikecualikan daripada kebenaran merancang walaupun tanah tersebut kurang daripada 1 ekar. Oleh itu, sebelum memulakan kerja-kerja pembangunan unit kediaman di tanah lot tersebut, pemohon perlu membuat permohonan kepada pihak berkuasa perancangan tempatan iaitu Majlis Perbandaran Seberang Perai MBSP terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, terdapat juga aktiviti yang dikecualikan kebenaran merancang. Menurut Seksyen 19/2, terdapat beberapa senarai aktiviti yang tidak memerlukan kebenaran merancang daripada PBT. Antara aktiviti tersebut adalah kerja-kerja bahagian dalam bangunan, kerja-kerja yang dijalankan oleh pihak berkuasa yang menyediakan kemudahan awam, kerja-kerja pertanian, penggunaan yang bersifat sementara, bangunan untuk pekerja yang terlibat dalam pembinaan atas tanah tersebut. Semua aktiviti yang dinyatakan mengikut takrif Akta 172 dan pengecualian tersebut mempunyai 3 sebab atau tujuan utama. Pertama, untuk mempercepatkan proses penyediaan atau penyelenggaraan kemudahan perkhidmatan awam. Kedua, untuk menggalakkan dan membantu sektor pembangunan tersebut seperti pertanian. Untuk memberi jaminan kebebasan individu ke atas harta benda mereka. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 membolehkan pihak berkuasa negeri mengadakan kaedah-kaedah bagi maksud memperuntukkan kelas-kelas penggunaan tanah dan bangunan atau bahagian-bahagian. Ini bermaksud bahawa kebenaran merancang tidak perlu dipohon sekiranya ia melibatkan perubahan dari satu kegunaan kepada satu kegunaan yang lain dalam kelas syarat permohonan kebenaran merancang. Sesuatu permohonan untuk kebenaran merancang berkenaan dengan suatu kemajuan hendaklah dibuat kepada pihak berkuasa perancangan tempatan dan hendaklah mengandungi butiran-butiran dan disertakan dengan dokumen, pelan dan fit yang ditetapkan di bawah subseksyen 21/1 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 Akta 172. Semua pelan, butiran-butiran, pelan susun atur dan dokumen lain yang dikehendaki supaya dikemukakan di bawah akta ini hendaklah disediakan oleh seseorang yang kelayakannya ditetapkan di bawah perenggan 58/2/H atau seseorang yang berhak berbuat sedemikian di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang lain. Proses kebenaran merancang. Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MPSP untuk pemerhatian Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Penyerahan borang tersebut hendaklah disertakan dengan dokumen yang telah dinyatakan dalam kaedah-kaedah pengawalan perancangan am. Setelah borang tersebut diserahkan, pihak MPSP akan memproses permohonan kebenaran tersebut. Seksyen 21A memperuntukkan perlunya laporan cadangan pemajuan dikemukakan bersama permohonan jika dikehendaki berbuat sedemikian. Permohonan diterima. Setelah pihak MPSP mendapati bahawa borang dan dokumen-dokumen telah lengkap mengikut syarat-syarat permohonan, MPSP akan mendaftar permohonan tersebut. Permohonan tersebut akan dirujukkan kepada jabatan-jabatan teknikal untuk ulasan. MPSP akan meneliti ulasan tersebut serta menyemak pelan susun atur dan menentukan sama ada permohonan tersebut memenuhi keperluan kaedah-kaedah pengawalan perancangan am Akta 172. Seterusnya, permohonan diluluskan. Keputusan permohonan kebenaran merancang akan diberitahu kepada pemohon seperti berikut. Pemberian kebenaran merancang diberikan secara mutlak atau dengan syarat menyatakan tarikh lulus atau luput kebenaran merancang, menyatakan tempoh terhad kebenaran merancang penggunaan tanah dan bangunan mengikut Seksyen 22/5/A, mengenakan syarat-syarat kerja yang boleh dijalankan dan cara setakat mana kerja-kerja itu boleh dijalankan, Seksyen 22/5/B. Kadar bayaran bil jenis kemajuan kadar fit kediaman RM50 seunit bagi 100 unit pertama, RM45 seunit bagi 100 unit kedua,
RM40 seunit bagi unit berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Akmal binti Ahlim, nombor metrik 261442. Saya akan memulakan pembentangan pada bahagian tempoh sah kebenaran merancang. Sesuatu kebenaran merancang jika tidak dilanjutkan akan luput dalam tempoh 12 bulan ataupun setahun. Sekiranya dalam masa tersebut pemajuan masih belum dimulakan mengikut Seksyen 2A-1. Walau bagaimanapun, pemohon boleh mendapatkan perlanjutan atau perlanjutan tambahan kepada kebenaran merancang dengan mengemukakan permohonan berlanjutan melalui borang tertentu sebelum luputnya kebenaran merancang. Mengikut Seksyen 22(3), kebenaran merancang akan luput selepas setahun kelulusan diberikan. Jika pemajuan telah dimulakan, permohonan untuk melanjutkan tempoh kebenaran merancang adalah tidak perlu. Lanjutan kebenaran merancang tidak perlu bagi kebenaran merancang yang tidak melibatkan kerja-kerja bangunan. Okey, seterusnya perundangan yang terlibat. Akta Kerajaan Tempatan 1976. Akta Kerajaan Tempatan 1976 adalah salah satu dari akta ataupun undang-undang yang melibatkan pengurusan pihak berkuasa tempatan PBT yang terpakai di negara Malaysia. Akta ini digubal bagi menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubung dengan kerajaan tempatan dan hanya terpakai bagi Malaysia ataupun Semenanjung Malaysia sahaja yang berkuat kuasa pada 1 Januari 1977. Akta ini merupakan akta tubuh bagi setiap pihak berkuasa tempatan bagi Malaysia Barat. Seksyen 3 memperuntukkan kuasa pihak berkuasa negeri dengan berunding dengan Menteri dan Setiausaha Pilihan Raya melalui pemberitahuan dalam warta yang merangkumi 4 bahagian. Yang pertama ialah mengisytiharkan mana-mana kawasan dalam negeri sebagai kawasan pihak berkuasa tempatan. Seterusnya, memberikan suatu nama kepada kawasan pihak berkuasa tempatan, menentukan sepadan-sepadan bagi kawasan pihak berkuasa tempatan dan menetapkan taraf pihak berkuasa tempatan bagi kawasan pihak berkuasa tempatan itu, dan taraf itu adalah taraf Majlis Pemandaran atau Majlis Daerah. Okey, seterusnya adalah Akta Perancangan Bandar dan Desa. Aktiviti perancangan bandar dan desa diletakkan sebagai tanggungjawab bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Ini terkandung di bawah perkara 74 dan 77 dalam Senarai Bersama Perlembagaan Persekutuan. Hal ini bermakna kedua-dua kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bersama-sama bertanggungjawab dalam usaha untuk memastikan pemeliharaan, pemajuan dan penggunaan tanah dan bangunan yang teratur dan selamat untuk kesejahteraan rakyat. Okey, berdasarkan rumusan, pembangunan hartanah memerlukan proses pentadbiran tanah dan proses permohonan kebenaran merancang untuk memastikan tiada permasalahan berlaku selepas pembangunan hartanah berlaku. Fungsi pentadbiran tanah ini adalah untuk mengukur dan pemetaan pendaftaran tanah, penilaian tanah dan penjanaan hasil tanah. Garis panduan ini menetapkan pentadbiran tanah sebagai proses di mana tanah dan maklumat mengenai tanah dapat diuruskan dengan berkesan
Selain itu, perkara ini dapat mengenal pasti faktor-faktor yang diambil kira dalam membangunkan perundangan organisasi pengkalan data dan peta serta mekanisme pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan daya menyelenggara sistem pentadbiran tanah yang kukuh.